Baik. Kita mulakan kuliah malam ini dengan sama-sama membaca kitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal ali kiram wa ashabihi kiram syaulahu al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa syafi'uhu. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ilal malaikatil muqarrabin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairun hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wartanzun nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan perhatikanlah apa-apa yang kamu persiapkan untuk hari esok, iaitulah hari akhirat, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah Taala itu Maha meliputi terhadap apa-apa yang kamu kerjakan. Ayat suratul Hujurat. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam sepotong hadis Nabi, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Qalu faman ya'ba ya Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Rawahul Bukhari. Maksudnya Nabi bersabda, setiap pada umat aku itu masuk ia ke dalam syurga kecuali orang-orang yang enggan. Lalu para sahabat bertanya dengan Nabi, ya Rasulullah, siapakah orang yang enggan? Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab, barang siapa yang taat padaku maka ia masuk syurga. Barang siapa yang maksiat padaku maka termasuk kumpulan yang enggan. Faqad aba, hadis riwayat pada Bukhari. InsyaAllah yang mati Fadil Tuan Imam kita, tak lupa juga Tuan Bilal, seluruhnya pengurusi surau, Yang Kuasa, sidang jamaah muslimin rahimahullah ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana kita dapat bersama sekali. Hadis 79, muka surat 79. Baik, lihat muka surat 79.
Wa an Ibnu Umar. Betul tak? Ibnu Umar kan radhiyallahu taala anhuma. Betul hadis ni sebenarnya hadis yang dah masuk hadis ke 207 dah hadis ni. Betul tak? Tak silap saya lah. Okey, hadis 207 daripada hadis yang pertama. Daripada hadis pertama bab taubat tu, bab niat, bab taubat kan. Sekarang ni kita dah berada di hadis yang 207. Tapi dalam bab ini hadis yang ketiga lah. Tapi kalau keseluruhan daripada kitab ini hadis yang ke-207. Masya-Allah. Dah alim dah tuan-tuan ni. Banyak ada ilmu dah yang telah pun dicurahkan. Jadi bolehlah sampai menyampaikanlah kepada orang lain insya-Allah. Baik. Baik. Hadis ini terima daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Qala kunna natahaddasu an hajjatul wada'. Wa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam baina azhurina wala nadri ma hajjatul wada'. Wa ma nadri ma hajjatul wada' hatta hamidallah wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa asna alaihi summa zakara al-masih ad-dajjal. Fa'atnaba fi zikrihi. Wa qala ma ba'asallahu min nabiyyin illa anzarahu ummatahu anzarahu nuhun wan nabiyyu min ba'di wan nabiyyuna min ba'dihi. Wa innahu in yakhruju fikum fama khafiya alaikum min sya'nihi falaisa yakhfa alaikum anna rabbukum laisa bi'awar wa innahu awar ainal yumna ka'anna ainahu inabatun tawiyatun ala innallaha ta'ala harrama alaikum dima'akum wa amwalakum ka hurmati yaumikum haza fi baladikum haza fi syahrikum haza ala hal ballagtu qalu na'am. Allah qala Allahumma ashhad salasan wailakum aw waihakum azuru la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum biqaba. Rawahul Bukhari, rawahul Muslim ba'duhu. Hadis riwayat Bukhari dan telah meriwayatkan oleh Muslim akan sebahagian pada hadis ni. Baik. Hadis ini terima daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, telah meridai Allah taala keduanya. Qala berkata Ibnu Umar, kunna natahaddasu an hajjatul wada'. Sesungguhnya kami bercerita tentang haji wada'. Kami bercerita tentang haji wada'. Haji wada' ialah haji terakhir kan, haji selamat tinggal lah. Wada' lawannya kudum kan. Ada tawaf kudum kan, pernah dengar perkataan tawaf kudum tu? Mana tawaf selamat datang. Kalau tawaf wida' ni tawaf selamat tinggal. Aja tu. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam baina azhurina. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di antara kami. Nabi masa itu adalah bersama-sama dengan Ibnu Umar dan juga para sahabat yang lain. Wala nadri ma hajjatul wada'. Dan kami tak tahu pun apa yang dikatakan sebagai hajatul wada' itu. Kami tak tahu pun apa benda hajatul wada' tadi. Hatta hamidallaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa asna alaihi. Sehinggalah Nabi Muhammad SAW memuji Allah Subhanahu wa taala. Sehinggalah Muhammad memuji Allah Subhanahu wa taala wa asna alaihi, serta memujinya. Memuji hamidah ni makna puji, asna pun puji juga. Hamidah puji, asna pun puji. Dua lafaz berbeza tapi makna sama sebenarnya. Hatta hamidallaha wa Rasulullah, sehingga memuji Allah Taala oleh baginda Rasulullah SAW, wa asna alaihi, dan juga Nabi pun memuji dia juga.
Mana 2 kali sebut puji lah. Puji pertama dan puji kedua. Lafaz beza tapi makna sama. Summa zakara Masihud Dajjal. Kemudian Nabi pun mencerita tentang Masihud Dajjal. Wa tanafa fi zikrihi. Kemudian Nabi pun memanjangkan leher. Kemudian baginda menyebut tentang Masih Dajjal dengan panjang-panjang lebar. Kan? Wa atnafa fi zikrihi, dan memanjangnya pada sebutan yang cerita dan panjang lebar lah tentang Masih Dajjal ni. Kerana cerita Dajjal ni panjang lebar cerita ni. Kan? Saya kuliah berkenaan Dajjal ni dekat Rembau. Tersilap saya berapa kali pertemuan baru habis. 5-6 kali pertemuan baru habis. Cerita Dajjal je. Cerita Dajjal je. Panjang cerita Pak Dajjal ni. Macam tu. Waqala, dan berkata ya, ma basallahu min nabiyyin illa anzarahu ummatahu. Tiada berbangkit oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada nabi kecuali nabi tadi akan memberi peringatan kepada umatnya berkenaan dengan azal Dajjal tadi. Tiada daripada bangkitkan oleh seorang nabi pun, kan, sama ada Muhammad pun ataupun nabi-nabi dulu, kan, melainkan setiap nabi itu dia ada beri peringatan pada kaumnya tentang Dajjal, tentang kemunculan Dajjal, bilakah kemunculan Dajjal dan sebagainya. Kemudian anzarahu Nuh wan nabiyyu min ba'di. Kemudian memberi peringatan akannya oleh Nabi Nuh berkenaan dengan Dajjal juga, wan nabiyyu min ba'di, dan juga nabi-nabi yang sesudah daripada Nabi Nuh juga mereka itu memberi peringatan tentang Dajjal. Wa innahum in akhruju fikum fama khafiya alaikum min sya'nihi. Dan bahawa sesungguhnya kata Nabi Muhammad SAW, kan, sesungguhnya Dajjal itu jika keluar daripada kalangan kamu, kamu akan ketahui keadaannya, dan dia pula akan jelas atas kamu. Itu maksudnya. Wa innahu in yakhruju fikum fama khafiya alaikum min sya'nih. Dan bahawa sesungguhnya Dajjal tadi, in yakhruju fikum, jikalau dia keluar Dajjal itu pada kamu masa itu, fama khafiya, maka tiada tersembunyi alaikum, di atas kamu tu min sya'nih, daripada kejadian dia. Maknanya struktur tubuh badannya tu kamu tak akan tertutup lah, mana kamu akan tahu macam mana struktur badannya nantilah. Kalau seandainya kamu bertemu ataupun kamu keluar, dia keluar dan kamu dapat jumpa dengan dia. Kecuali kalau dia keluar, kamu masa tu tak ada, tak dapatlah. Macam tu. Falaisa yakhfa alaikum, dan tiada ia tersembunyi di atas kamu. Kamu tak sembunyi daripada dia, dan dia pun tak sembunyi daripada kamu. Dia boleh melihat kamu dan kamu juga akan melihat dia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rabbakum laisa bi'awar. Sesungguhnya Tuhan kamu tu tiadalah Tuhan kamu itu buta mata sebelah. Wa innahu a'waru ainal yumna. Dan sesungguhnya dia buta mata yang sebelah kanan. Jadi kemudian Nabi pun cerita tentang antara sifat Dajjal lah. Macam manakah sifat Dajjal itu? Nabi kata mata dia buta. Mata dia buta sebelah. Matanya buta sebelah. Sesungguhnya Dajjal buta matanya sebelah kanan, seolah-olah matanya seperti sebiji anggur yang terkeluar. Seperti anggur yang terkeluar lah mata dia. Macam tu. So maknanya Dajjal ni mana ada 2 mata, bukan sebagaimana yang digambarkan. Tapi jalan tak? Jalan? Okey. Tak apa, technician kita ada. Ka'annai ainahu inabatun tafiyah. Seolah-olah dia punya mata tu macam buah anggur yang tafiyah ni terkeluar. Terjojol ataupun terkeluar mata dia. Kan? Ala ketahuilamu innallaha ta'ala harrama alaikum dima'akum. Sesungguhnya Allah SWT telah mengharamkan atas kamu tu akan darah-darah kamu, wa amwalakum, dan juga harta-harta kamu, ka hormati yaumikum haza, sama seperti kehormatan pada hari ini. Jadi mana sampai situ dah habis cerita Dajjal. Jadi makna dalam hadis ni dia dah cerita Dajjal tak banyak, sikit saja tentang Dajjal.
Kemudian Nabi sambung dengan lafaz, ala innallaha harama alaikum dimakum. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengharamkan atas kamu itu tentang darah-darah kamu. Mana darah sahabat kita tu haramlah kita tumpahkan. Haramlah kita membunuh orang lain, kan, menzalimi orang lain. Sebab kita cerita tentang bab zalim. Kita cerita tentang bab zalim. Jadi lapas berkenaan dengan Dajjal ni cerita sikit je. Sikit cerita. Lepas tu terus masuk berkenaan dengan haram kita menumpahkan darah, kan. Kemudian wa amwalikum, dan haram juga kita merampas satu orang, merosakkan satu orang dan sebagainya, menipu orang. Ka hormati yaumikum haza, samalah seperti kehormatan pada hari ini, iaitu hari haji, pada hari Hajatul Wada' tu, pada hari haji yang terakhir. Ini dikata ini sebenarnya dipetik daripada khutbah Hajatul Wada'. Nah, di sini dipetik daripada khutbah itu. Jadi tak semua isi khutbah tu dimasukkan dalam hadis inilah. Kalau isi kepanjang isi khutbah tu, tapi hanya sedikit saja dimasukkan. Ada cerita tentang Dajjal, kan? Ada cerita berkenaan jangan kita menumpahkan darah. Kemudian ada cerita tentang pujian, puji Nabi Muhammad SAW, memuji Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya. Baik, kemudian fi baladikum haza, pada negeri kamu ini, fi syahrikum haza, pada bulan kamu ini, ala hal ballagtu, ketahui olehmu, adakah tidak aku sampaikan? Adakah aku tak pernah sampaikan benda ni? Adakah aku tak pernah pesan kepada kamu berkenaan dengan Dajjal, berkenaan tak boleh buat zalim, menumpahkan darah dan sebagainya? Qalu, mereka itu para sahabat menjawab, na'am, ya. Ya, ya Rasulullah, kau ada sampaikan kepada kami. Dan macam-macam sebenarnya Nabi dah sampaikan kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum. Semenjak daripada permulaan Islam, kan, sampailah kepada penghujung usia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak benda yang telah sampai oleh Rasulullah. Qala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma hajj mashhad, Allah mashhad salasan wa ilakum, salasan wa ilakum. Ya Allah, ya Tuhanku. Maka Nabi berkata, ya Allah Tuhanku, kami saksikanlah. Rasulullah bersabda, ya Allah, ya Tuhanku, saksikanlah ataupun persaksikanlah, diulang sebanyak 3 kali, binasa kamu semua atau kasihan kamu semua. Binasa kamu semua ataupun kasihan kamu semua. Wailakum au waihakum. Binasa maksudnya siapa yang tak nak ikut akan binasa lah. Siapa yang tak nak ikut apa yang Nabi dah pesan, dia akan binasa. Siapa yang ikut, Nabi kata waihakum, kamu akan bahagia nanti. Gitu. Ini dikatakan sebagai istilah kita balaghatul kalim. Balaghatul kalim maknanya ucapan yang ringkas, tetapi makna yang mendalam. Ucapan ringkas je tapi makna mendalam. Baik. Unzuru la tarjimu ba'di kufaran yadribu ba'dukum riqaba ba'di. Oleh itu perhatikan oleh kamu, naklah kamu perhatikan, jangan kamu semua kembali menjadi orang-orang kafir sepeninggalanku nanti, di mana setengah daripada kamu akan memotong tengkuk sebahagian yang lain, kan, membunuh tanpa hak, membunuh tanpa hak. Jadi Nabi peringatan para sahabat, naklah kamu perhatikan apa yang saya cakap, apa yang saya pesan ni kamu ambil betul-betul, kamu pegang betul-betul. Takut nanti akan berlaku, nanti bila aku dah tak ada, kamu akan jadi kembali murtad, dan mungkin kamu akan berbunuh-bunuh di antara satu sama lain. Itu pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lihat dia punya maksud hadis ini daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, katanya kami telah bercerita perihal haji wada', haji selamat tinggal, di mana Nabi menjunjungan sallallahu alaihi wasallam bersama-sama dengan kami. Kami tidak tahu apakah sebenarnya haji wada', sehingga Rasulullah SAW bertahmid kepada Allah serta memuji Allah Ta'ala. Kemudian baginda menyebut tentang perihal Masih Dajjal, yang panjang lebar cerita tentang Dajjal.
Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak mengutuskan seorang Nabi pun melainkan ia memberi peringatan kepada umatnya. Nabi Nuh dan para Nabi yang datang sesudahnya juga telah memberi peringatan dengan menakutkan umatnya tentang perihal dengan Dajjal tadi. Sesungguhnya Dajjal itu jika keluar daripada kalangan kamu akan ketahui akan keadaan Dajjal dan dia pula akan jelas di atas kamu. Kamu tahu tentang itu adalah Dajjal. Kalau kamu beriman pada Allah, kita tahulah ini adalah Dajjal. Kalau kamu tidak beriman pada Allah ataupun mungkin kamu iman nipis, kemungkinan kamu akan ditipu oleh Dajjal. Dajjal dia akan bawa syurga dan juga neraka. Dia bawa syurga dan juga neraka, dan masa itu tidak ada makanan. Habis kan, kering kontak keadaan masa itu. Habis makanan-makanan semua. Dan Dajjal ni dia kemampuannya dia boleh menumbuhkan tanam-tanaman dan juga dia boleh menurunkan hujan daripada langit. Itu kelebihan Dajjal. So siapa yang ikut dia kan, siapa yang taat pada dia, dia akan mendapat kesenangan. Dia akan dapat kesenangan. Siapa yang tak nak patuh pada Dajjal, hidup dalam keadaan merempat. Setelah kita merempatlah kan, apa kedana miskin dan sebagainya. Kenapa? Kerana makanan tak ada. Makanan tak ada, kehidupan susah dan sebagainya. Tapi kalau dia taat Dajjal, insya-Allah Dajjal boleh bagi apa je lah. Kau nak apa? Nak makanan, semua makanan aku boleh bagi. Aku boleh menumbuhkan tanaman-tanaman, menurunkan hujan dari langit dan sebagainya. Itu kelebihan Dajjal. Siapa yang imannya tipis, mudah terpengaruh dengan Dajjal lah. Dia juga bawa syurga dan juga neraka. Yang syurga itu adalah neraka dan neraka itu adalah syurga. Dan pengikutnya terdiri daripada golongan kafir, munafikin dan juga orang-orang Yahudi. Nasrani pun ada juga. Yang banyak Yahudi lah. Yang ikut Dajjal ni Yahudi. Itu sebab Dajjal Yahudi ni memang menunggu-nunggu kedatangan Dajjal. Dia tunggu kedatangan dia. Gitu. Right. Abi dia akan keluar selama 40 hari. Dia sebut dalam hadis tu, selama 40 hari dia akan keluar dan buat kerosakan di muka bumi lah. Dia akan menipu manusia dan sebagainya selama 40 hari. Kan? Satu hari yang pertama diumpamakan seperti 1 tahun. Satu hari pertama 1 tahun. Satu hari yang kedua diumpamakan seperti 1 bulan. Satu hari yang ketiga diumpamakan satu minggu. Dan seterusnya ialah seperti hari-hari yang kamu lalui. Seperti hari-hari yang kamu lalui. So walaupun itu disebut 40 hari, bukan makna 40 hari kita faham. Sedangkan satu hari yang pertama tu diumpamakan setahun. Satu hari pertama diumpamakan setahun. Satu hari yang kedua diumpamakan seperti sebulan. Tempoh masa dan jaraknya. Tempoh masa dan jaraknya lama lah. Walaupun disebut 40 hari. Tapi bukan 40 hari sebagaimana kita faham. Tempoh yang lama. Dia akan macam-macam lah dia buat, menipu manusia dan sebagainya. Habis kalau tidak ada makanan masa itu, kan, apa makanan yang dimakan oleh orang-orang yang beriman pada Allah? Sedangkan makanan tak ada. Makanan tak ada. So apa yang mereka makan? Jadi yang mereka makan ialah tasbih. Bacaan-bacaan KFC ke McDonald ke apa pun benda, kan? Nasi kerabu ke, nasi pataya ke, kan? Mi goreng mamak ke apa ke, kan? Nasi goreng mamak semua tak ada. Semua tak ada, Ustaz. Yang ada ialah makanan kamu ialah tasbih. Bacaan tasbih, tahlil, takbir, itulah bacaan kamu. Kalau kamu nak makan yang sedap-sedap, lontong ke apa ke, pergi dekat Dajjal. Dajjal boleh bagi semua lah kepada. Semua munak boleh bagi. Itulah Dajjal. Sifat dia macam itulah. Okay? Dia memang menipu manusia. Macam tu. Dan ada yang cuba membunuh. Ada yang cuba membunuh Dajjal. Kan ada seorang yang beriman kepada Allah. Dia telah membunuh dia cuba membunuh Dajjal. Dia cuba membunuh Dajjal, tapi Dajjal berjaya membunuh dia. Dajjal berjaya membunuh dia, kemudian Dajjal menghidupkan dia semula. Kemudian lelaki tadi mencabar dia, kalau kau berani wahai Dajjal, bunuhlah aku kali kedua.
Kalau kau berani wahai Dajjal, kau bunuhlah aku kali kedua. Kata lelaki beriman tadilah. Dajjal tadi cuba membunuh dia kali kedua tapi tak berjaya. Tak berjaya. Dia hanya boleh membunuh sekali saja. Kali kedua dia tak boleh nak bunuh. Itu sifat yang ada pada Dajjal lah. Baik. Baik. Seterusnya sama lagi. Nak cerita Dajjal ni panjang. Kemudian sesungguhnya Allah tidak mengutuskan seorang Nabi pun melainkan ia memberi peringatan kepada umatnya. Nabi Nuh dan para Nabi yang datang sesudahnya juga telah memberi peringatan dengan menakutkan umatnya tentang Dajjal. Sesungguhnya Dajjal itu jika keluar daripada kalangan kamu, kamu akan ketahui keadaannya. Dan dia pula akan jelas kepada kamu tentang diri kamu. Sesungguhnya Tuhan kamu tidaklah buta sebelah mata. Ni nak cerita tentang fizikal Dajjal. Sifat Dajjal ataupun fizikal Dajjal, maknanya mata dia buta sebelah. Ada pula kaum menyatakan di atas keningnya itu tertulis perkataan kafir. Di atas keningnya tertulis perkataan kafir. Dan perkataan kafir itu hanya boleh dilihat oleh orang yang beriman saja. Orang yang tidak beriman tidak boleh melihat perkataan kafir yang ada pada dahi dia tadilah. Macam tu. Baik, kemudian Dajjal juga apabila dia dah berhenti satu tempat, dia akan segera berpindah ke tempat lain. Bila dah berhenti satu tempat dan menipu orang ramai masa itu, dia akan segera berpindah ke tempat lain pula. Dia tak boleh terlalu lama di satu tempat. Kalau ikut pada dalam kitab yang dia karang oleh Syekh Fahmi Zazam tu, Perkenaan Hari Akhirat, Dajjal tidak akan tetap di satu tempat. Dia akan berpindah randah. Dan dia tak akan terlalu lama setempat. Kenapa tak boleh terlalu lama? Kerana kalau dia terlalu lama setempat, maka rahsianya akan terbongkar. Rahsianya akan terbongkar. Jadi dia kena cepat berpindah-pindah ke tempat yang lain. Dan semua tempat dalam dunia ini akan ditempuh oleh Dajjal. Semua tempat kecuali Mekah dan juga Madinah. Mekah dan Madinah saja Dajjal tak mampu nak masuk, kerana ada malaikat yang menjagakan kota Mekah dan juga Madinah. Dan kalau dia cuba masuk, akan dihambat oleh syaitan, oleh malaikat tersebut. Jadi tak mampu nak masuk lah. Tapi tempat lain semua datang. Taman Desa Permai Repah sampai. Taman Serpah sampai. Uluyuh sampai. Tak Kru sampai. Mana lagi? Gomoce sampai. Johor. Air Mawang. Sungai Siput. Sungai Siput tak? Sungai Siput tu. Semua sampai lah. Apa je bukit Belacan, Bukit Tepoyak, apa bukit itu semua sampai. Semua sampai mana? Semua dalam dunia ni kecuali Mekah dan juga Madinah. Nampak tak? Dan satu lagi kelebihan Dajjal ni, dia boleh menghidupkan orang yang telah mati. Dia boleh menghidupkan orang yang dah mati. Takut nanti tuan-tuan dah mati, datang tempat tuan dia hidupkan balik. Minta dia beriman dengan Tuhan, beriman dengan dia pula, mengaku dia sebagai Tuhan. Itulah Dajjal punya kojo lah. Baik, seterusnya. Kemudian ingatlah bahawa sesungguhnya Dajjal buta matanya sebelah kanan, seolah-olah matanya seperti sebiji anggur yang terkeluar. Ingatlah bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengharamkan atas kamu darah-darah kamu daripada menumpahkan darah, harta-harta kamu daripada merampas harta orang lain, menipu orang lain, merampas harta, sebagaimana mengharamkan harimu ini dalam negeri yang suci ini, dari Mekah, dan dalam bulan yang mulia ini, bulan ketika Nabi, bulan Zulhijjah kan, haji kan waktu bulan Zulhijjah kan, bulan yang mulia lah tu. Ingatlah, tidakkah telah aku sampaikan? Para sahabat yang hadir berkata, benar ya Rasulullah, kau telah sampaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ya Allah, ya Tuhan kami, saksikanlah diulang sebanyak 3 kali, binasa kamu semua atau kasihan kamu semua. Mana binasa? Siapa yang tak nak dengar, siapa tak nak ikut, siapa tak nak patuh,
Okay? Dan bahagia orang yang taat dan patuh kepada arahan-arahan Allah Ta'ala dan juga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kamu semua kembali menjadi orang-orang kafir sepeninggalanku nanti, kata Nabi. Yang mana setengah daripada kamu menetak ni mana memotong kan, tengkuk setengah yang lain, maknanya membunuh tanpa hak, maksudnya membunuh tanpa hak. Itu pesanan Nabi lah para sahabat. Akan tapi tak boleh dielakkan lah kan, walaupun itu tetap juga berlaku pembunuhan kan, pergaduhan dan sebagainya. Orang Islam bergaduh antara sama-sama pun ada kan, Islam bergaduh dengan kafir pun ada. Mana tak pernah sunyi dunia ini daripada perbalahan, pergaduhan dan sebagainya. Baik, apakah pengajaran daripada hadis ini, tuan-tuan? Pertama, jauhkanlah perbuatan seperti perbuatan orang kafir yang tidak beriman, yang setengahnya suka menyakiti setengah akan setengah yang lain. Pengajaran ini, hadis ini, jauhkanlah perbuatan seperti perbuatan orang kafir yang tidak beriman, yang setengahnya suka menyakiti setengah yang lain. Itu ciri-ciri orang kafir memang suka kan. Dia kadang bukan orang kafir perang je, kafir Islam. Dalam dunia ni tengok, mana aja di kalangan orang Islam ni tak boleh duduk aman, ada je orang kafir tindas. Ada orang kafir yang kata rampas harta mereka, bakar rumah kan, di Palestin lah, di Rohingya lah, betul tak? Mana-mana aje lah. Di China yang pertama, yang sekarang ni isu di China kan, di Uyghur kan, nampak? Tak pernah sunyi lah Islam ni, ditindas tak habis-habis. Macam tu. Adakah Islam tak kuat? Adakah Islam tak ramai? Ramai kan? Islam ramai. Negara Islam pun banyak yang kaya-kaya raya dan sebagainya. Tapi bila orang Islam yang lain ditindas kan, masing-masing duduk diam tentu kan, tak boleh apa tak. Katanya kita tolong lah, mana yang boleh kita tolong, bantulah. Macam tu. Pemimpin dunia Islam kadang-kadang duduk senyap macam tu je, tak boleh buat apa. Senyap je, tak berani. Nak angkat muka pun tak berani. Macam tu. Ni sekarang ni sibuk nak perang dah ni kan. Amerika dengan Iran sekarang ni sibuk nak perang. Tak tahulah perang ke tak perang, tak tahu. Kan pasal pemimpin tentera yang Iran tu telah pun mati ditembak kan, dengan peluru berpandu kan, oleh apa tu, kapal terbang yang tak ada pemandu tu, apa nama, drone dia gunakan drone, dia tembak pakai drone, nanti mati tu pemimpin tentera dia Iran. Dua orang mati. Dia tengah apa dah tu, tengah panas dah tu. Tengah panas. Kata nak perang tak tahulah. Baik. Kemudian yang kedua, jauhilah sifat seperti Dajjal yang suka berpura-pura dan buka-buka. Ni sifat Dajjal ni. Suka berpura-pura, suka bermuka-muka, suka menipu, tak? Suka berlakon. Satu lagi berlakon lah. Ni antara sifat Dajjal tu. Yang ketiga, orang yang berpura-pura dan bermuka-muka terhadap ajaran Islam, ini dianggap sebagai dan amat melihat segala laku perbuatan hambanya. Oleh itu janganlah sesekali melakukan kezaliman. Jangan sesekali buat zalim. Kerana kalau kita buat zalim orang, nanti orang lain akan buat zalim pada kita kan. Betul kan? Kita buat zalim kepada orang, sono buat zalim kepada orang kan. Satu hari nanti orang pula akan buat zalim terhadap diri kita, kerana kita tak tahu. Macam tu. Tapi kalau kita buat zalim pada orang, cepat-cepatlah kita minta maaf pada orang. Kerana zalim ni ada 3 pembahagian kan. Zalim ada 3 pembahagian. Satu, zalim manusia terhadap Allah. Yang kedua, zalim manusia terhadap manusia. Tak? Zalim manusia terhadap manusia. Yang ketiga, zalim manusia terhadap dirinya sendiri. Zalim manusia terhadap dirinya sendiri. Betul tak? Dia 3 pembahagian zalim. Kalau zalim terhadap diri kita sendiri, itu bolehlah kita bertaubat ke, minta maaf dengan Allah Ta'ala kan. Tapi kalau zalim terhadap manusia ni macam mana? Tak boleh kita nak. Kalau selagi mana kita tak minta maaf dengan dia, selagi itu maknanya kita masih berhutang dengan dia. Besok jumpa pula akhirat. Kan ada juga cakap macam tu. Tak apa, besok kita jumpa akhirat.
Tak apa, besok kita jumpa akhirat. Dia nak pula macam tu kan. Akhirat tak sama dengan dunia. 1,000 satu hari di akhirat bersamaan dengan 1,000 tahun kan. 1,000 tahun dengan dunia. Masya Allah. Takkanlah kita nak duduk lama-lama ke situ pada masa tu kan. Dengan matahari yang sejengkar atas kepala, lepas tu peluh kan, berbanding peluh kan. Takkan nak kita duduk situ lama-lama. Patutnya kalau boleh kan, kalau kita ada buat salah silap orang ke kan, orang buat silap dengan kita ke, maafkanlah kan, senang. Jadi besok akhirat so tak ada kita nak nunggu kita. Dia pun tak ada nak tunggu kita pun tak nak tunggu dia. Senang selesai kan. Yang ketiga, yang kelima, umat Islam dikendaki berdoa supaya dilindungi daripada kesusahan hidup dan terhindar daripada tipu daya Dajjal. Umat Islam dikendaki berdoa supaya dilindungi daripada kesusahan hidup dan terhindar daripada tipu daya Dajjal. Ini masih Dajjal tu. Ada doa tu, Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal wa min fitnatil dajjal kan. Tu yang doa itu. Ataupun kita amal surah Kahfi tu ayat 1 hingga 10 kan. Tu pun untuk jangan tertipu dengan Dajjal lah. Boleh kita amalkan surah Kahfi tu ayat 1 hingga ayat 10. Dulu pun disebut dalam hadis tu berkenaan kalau supaya jangan terhindar daripada tertipu di Dajjal. Yang keenam, Dajjal akan muncul pada akhir zaman sebagai salah satu tanda-tanda kiamat yang besar. Orang beriman akan dipelihara Allah Ta'ala daripada terpengaruh dengan dakwaan palsunya. Mereka akan mengenali Dajjal dengan sifat-sifat yang disebut dalam hadis. Mereka akan tahulah, oh ni Dajjal ni. Dia tahu. Kerana Dajjal ni macam manusia je. Dajjal ni bukannya sejenis binatang, bukan. Dajjal bukan binatang, tapi Dajjal macam manusia juga. Tapi perangai ni macam itulah. Menipu manusia. Kemudian Rasulullah SAW sangat sayang kepada umatnya. Kerana itu baginda memberi peringatan kepada mereka agar tidak terjerumus kepada tindakan yang boleh membinasakan mereka sendiri. Jadi sebab Nabi ni, sifat Nabi ni sayang pada umatnya. Nabi sayang pada umat baginda Rasulullah. Itu sebabnya Nabi ingatkan umat dia, jangan menumpahkan darah, jangan menipu orang kan, jangan merampas satu orang dan sebagainya. Kenapa? Kerana besok panjanglah dia punya persoalan dia di akhirat besok. Daripada mana kau ambil harta ni? Nabi pun juga pernah bersabda, tidak akan berganjak kaki anak Adam kan di padang mahsyar itu kecuali selepas ditanya 4 persoalan kan, 4 pertanyaan. Tidak akan berganjak kaki anak Adam tu di padang mahsyar sehingga selesai ditanya 4 persoalan tentang masa, tentang umur dia, tentang masa dia, tentang harta dia, mana dia dapat, ke mana dia pergunakan, tentang ilmu dia, adakah dia telah amalkan. 4 persoalan akan ditanya besok hadap. Faham tak? Baik, satu lagi hadis. Hadis yang ke-38. Hadis ni pendek je. Kita baca satu lagi. Kalau tidak kan satu je lah. Wa ana Aisyah radhiyallahu ta'ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man zalama qida shibrin minal ardi tuwiqa min sab'i aradin. Hadis ini terima daripada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda ia, man zalama qida shibrin, barang siapa yang melakukan kezaliman sekadar sejengkal. Shibrin ni sejengkal. Siapa buat zalim, kadar kezaliman itu sejengkal. Boleh? Sejengkal sahaja kezaliman yang dibuat, okey, tuwika min sab'i aradin, nescaya tanah bumi akan dikalungkan di lehernya daripada 7 lapisan bumi.
7 lapisan bumi. Dia buat kezaliman tu sekadar sejengkal je. Sejengkal macam mana? Macam ni kan sejengkal kan? Tapi dia punya balasan tu kan dikalungkan lehernya dengan 7 lapisan bumi. Bayangkanlah 7 lapisan bumi. Mana dosa sedikit tapi azab dia tu besar. Nampak? Kalau sebut dalam kitab Nuzhatul Muttaqin, syarah pada Riyadhus Shalihin, dia kata afadul hadis, faedah pada hadis ini, wa'ina syadid ala man zalaman nas hukukihim, kan seksaan dan bersangatan, janji yang pedih ke atas orang-orang yang menzalim manusia, yang melanggar akan hak-hak mereka. Wal hasu ala mubadirah li adaiha ila ashabiyah mahma qallat, dia kata, dan galakkan ataupun motivasi ke atas mubadirah supaya bersegera, orang-orang yang bersegera dia ada itu menunaikan akan hak tadi, ila ashabiyah, kepada orang yang berhaknya, mahma qallat, sekalipun sikit. Sekalipun sikit, mahma qallat. Walaupun sikit je kita tu kena tunaikan. Kalau benda tu memang bukan hak kita, kena bagi balik. Serahkan balik pada orang-orang yang kita dah ambil tadilah. Kalau saya terambil ke, kadang tak sengaja kan. Tak sengaja. Minta maaf lah, terpakai selipang kau. Tersarung selipang kau. Nampak macam selipang kita tak? Tapi sampai rumah ni lain pula. Ini bukan selipang aku ni, dah selipang orang. Kadang kita tak perasan tu. Tak tu selipar je tu. Selipar je. Tak ambil selipar orang. Ataupun mungkin kadang-kadang kita gotong royong. Tak ambil cat orang. Ini bukan cat aku, ni cat orang. Tak ambil cat orang. Cat orang yang tak ambil. Nampak? Ataupun tak ambil duit orang kan. Ni bukan duit aku, ni duit orang ni kan. Pulanglah balik. Pulangkan semula. Dah kalau kita tahu tu bukan hak kita, kita pulangkanlah. Kalau kita dah terambil tapi tak tahu siapa orang tu lain lah. Tak tahu siapa orang ni kita tahu orang ni si Mamat dia punya kan. Apa pulang. Ataupun pulang kalau benda tu hak surau, pulangkanlah ke surau balik. Letaklah selipar tu, tak tahu mungkin akan ada lah tuan dia tu. Mungkin tuan dia cari dia tu selipar tu kan. Tu selipar tu. Orang yang cermat, yang berhati-hati, dia akan tengok balik, ini bukan hak aku ni. Tersarung ni. Pulanglah balik orang punya kan. Apalagi kalau tahu memang mengambil. Ini bukan hak aku ni, tak apa, orang ambil je, tak kisah. Dia pula bagi jaminan ambil je. Itu sejenis orang lah. Apalagi memang dia rampas satu orang. Orang tengah solat, dia datang ambil masuk, curi dia orang. Tengah solat kan, komputer orang tengah duduk, tengah solat, komputer ada kat tepi dalam beg kan. Biasa ni kadang-kadang budak student lah. Budak student kadang tak komputer kat tepi. Orang baik, daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah bersabda, siapa yang melakukan kezaliman, mengambil tanpa hak, walaupun kadar sejengkal daripada bumi Allah, nescaya tanah bumi akan dikalungkan di lehernya daripada 7 lapisan bumi. Maksudnya seksaan yang dihadapi di hari akhirat nanti oleh orang yang buat inayah itu memang pedih. Jadi pengajaran hadis ini, Rasulullah SAW telah memberi peringatan kepada seluruh lapisan umatnya supaya melakukan kebaikan dalam semua perkara, tidak hanya terhad kepada sesama manusia saja. So mana buat baik ni bukan hanya pada manusia, pada binatang pun boleh kita buat kebaikan. Yang kedua, tiap-tiap kezaliman yang berlaku sesama makhluk akan dibalas di hari akhirat. Kalau hadis yang sebelum ni kita baca satu hadis, maknanya kambing yang tidak bertanduk membalas, boleh membalas kambing yang bertanduk. Kalau kambing bertanduk di dunia tu menanduk dia, akhirat besok akan dimakit ke semua binatang-binatang. Jadi siapa yang kena tanduk akan balas balik. Yang menanduk dia lah. Kena Allah Ta'ala mematikan dia semula, menjadi tanah. Seterusnya, oleh itu berjaga-jagalah daripada membuat kerosakan di bumi ini. Yang ketiga, hadis ini menunjukkan amaran keras terhadap orang yang menzalimi hak orang lain
dengan mengambil menerusi cara yang tidak harus pada syarak atau merosakkannya ataupun sebagainya. Oleh itu kita naklah mengembalikan hak orang itu, orang lain, walaupun sangat sedikit dia kata. Walaupun jumlah tu sikit, mungkin 10 sen aja, sikitlah 10 sen. Mungkin 20 sen. Sikit saja jumlah dia. Pulangkanlah pada orang tu lah. Tapi kalau dia kata alah 10 sen, kau ambil lah, aku sedekahlah kan 10 sen. Lah kalau 10,000 kan. Tak apalah 10,000 saya sedekahlah 10,000. Itu bagus tu, susah macam macam tu. 10,000 sedekahkan. Okey, sampai situlah tuan-tuan perbahasan kita, insya-Allah akan datang kita masuk hadis yang ke-39. Hadis 39 akan datang hadis, kalau dalam susunan hadis ini dalam kitab 209 akan datang insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihi marji'. Saya buka pertanyaan kalau ada. Kalau ada soalan. Ada? Tak ada? Okey, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'an wa yaqinan as-sadiqa wa amalan mutaqabbalan rizqan halalan mubarakatan kasra wasi'an fatayya alim. Nawilana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'ana fa'arifin. Allahumma faqina bidin, Allahumma faqina bidin. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqal ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yarfa' wa min nafsin la tashba' wa min qalbin la yasha' wa min du'ain istajaba laha ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati masjid dajjal ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbadallahu minkum. Lain ke?